السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan utama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah. Dengan limpah kurnia kasih sayang Allah, dapat kita sampai kepada hampir pada pertengahan bulan Ramadan. Dan ini adalah menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kepada kita rahmat-Nya, dengan ditambahkan kepada kita nikmat diperpanjangkan usia, kerana dapat kita mengharungi bulan Ramadan. Dan kita tahu peluang untuk kita memperbaiki diri dalam bulan Ramadan begitu banyak sekali. Dan kita tahu kepentingan kita berpuasa dengan penuh pengharapan, dengan penuh keimanan dan pengharapan ganjaran daripada Allah. Moga-moga dengannya dapat diampunkan dosa kita yang telah lalu. Begitulah kita berdiri pada waktu malam, salat tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, maka dapat kita insya-Allah lakukan sebagaimana yang Nabi SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berdiri pada waktu bulan Ramadan, ini solat pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan ganjaran daripada Allah, akan diampunkan dosanya yang lepas. Maka ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah kurniakan kepada kita kerana kita masih bernyawa. Masih kita dapat diperpanjangkan usia. Sedang kita tahu bahawa ada di antara kenalan-kenalan kita yang telah meninggal dunia sebelum kedatangan bulan Ramadan. Dan mungkin ada yang dapat beberapa hari saja dalam bulan Ramadan. Dan ada sebahagian pula yang kita kenal sedang dalam keadaan yang sakit, tenat, yang mungkin sedang akan berpisah daripada bulan Ramadan sebelum bulan Ramadan berpisah daripadanya. Dan ini semua adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang kita harus fikirkan. Kita haruslah sentiasa merasakan kenikmatan ini adalah merupakan peluang yang Allah berikan kepada kita, di mana kita haruslah usahakan bagaimana dalam kita mengakhirkan pada bulan Ramadan ini dapat kita akhirkannya dengan penuh kita memperolehi ketakwaan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas mereka yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ulama menerangkan la'allakum, kalau datang dalam Al-Quran, ia ini bukanlah bermakna moga-moga agar atau kemungkinan, tidak, tetapi bermakna di sini adalah janji Allah, pasti kamu akan bertakwa. Apakah tidak kita lihat bahawa dalam keadaan sepanjang tahun kita melaksanakan perintah Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali mengingatkan kita pada setiap hari Jumaat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerah diri kepada Allah, dalam keadaan kamu Islam. Maka perintah untuk kita bertakwa sepanjang tahun, perintah untuk kita melaksanakan perintah suruhan-suruhan Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah adalah sepanjang tahun. Maka dengan itu kita hanya menambahkan daripada ketakwaan ini, memelihara ketakwaan ini dengan tambahan melaksanakan perintah-perintah yang dikhususkan pada bulan Ramadan, dan ditambahkan pula daripada meninggalkan larangan-larangan yang dikhususkan pada bulan Ramadan. Maka dengannya kita menambahkan ketakwaan sebenarnya. Dapatlah kalau kita laksanakan puasa sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Nabi SAW menyuruh kita untuk berpuasa dengan bukan sahaja menjaga diri daripada kita menahan diri daripada makan dan minum, tetapi juga daripada kita mendekati akan syahwat, daripada kita berkata perkataan yang dusta, daripada kita berbuat perkara yang dusta, daripada kita melakukan kejahilan.
ini perkara-perkara yang membawa kita kepada kejahilan, maka ini semua kita tinggalkan kerana Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta dan kejahilan, maka Allah tidak perlu baginya untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Kan sedang kita tahu bahawa sebahagian orang yang berpuasa, hanyalah dia dapat dari berpuasanya itu hanyalah kelaparan dan kedahagaan. Rubba sha'imi laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Sebahagian daripada orang yang berpuasa tidak dapat daripada puasanya itu melainkan kelaparan dan kedahagaan. Moga-moga puasa yang kita laksanakan ini melaksanakan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Laksanakanlah puasa itu dengan penuh keimanan bahawa ini adalah suruhan Allah yang Allah khususkan pada bulan Ramadan. Maka kita pelihara perintah puasa ini dengan sebenar-benarnya, dengan mengharapkan ganjaran daripada Allah, ganjaran yang begitu banyak sekali, yang mana di antaranya ganjaran itu tidak diberikan dengan tanpa hisap, diberikan dengan limpah, diberikan dengan lipat ganda yang begitu banyak, tidak seperti biasa digandakan 10 kali atau sehingga kepada 700 kali, tetapi diberikan dengan begitu banyak sekali. Dan ini peringatan ini saya berikan kepada diri saya sendiri pertama, dan kepada ikhwah dan akhwat sekalian, saudara-saudara dan saudari sekalian, agar kita mengambillah peluang yang masih ada ni. Sekejap lagi kita lihat, baru kita rasakan bulan Ramadan tiba, dah kita dapati kita sekarang di pertengahannya. Dan kita akan dapati nanti bahawa dalam seminggu, 2 minggu lagi begitu sekejap sekali berjalan. Sebab itulah kita perlu selalu bermuhasabah. Selalu kita perlulah menghisap diri kita. Sebab itulah Umar radhiyallahu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisaplah diri kamu, hitunglah diri kamu dari sebelum kamu dihitungkan, dihisap. Dan timbanglah amalan kamu itu sebelum amalan kamu itu ditimbang. Maka kita lebih mengetahui diri kita masing-masing. Tak perlu kita menuding jari kepada sesiapa, setiap daripada kita muhasabahlah diri masing-masing. Maka dengan ini kita lihat kembali kita pada topik kita yang penting pada malam ini. Kita akan bincangkan berkenaan dengan syafaat. Syafaat yang kita akan bincangkan adalah berkenaan yang secara khusus berkenaan dengan syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita pergi pada makna kita pergi pada syafaat, makna syafaat itu sendiri kita harus faham. Jadi daripada itu kita akan mulakan dengan perbincangan berkenaan dengan makna syafaat, mafhum daripada kalimah yang kita banyak dengar, kalimah itu kita banyak sebutkan, iaitu syafaat. Pertama sekali syafaat ini daripada kalimah syafa'ah, shin, fa dengan ain. Dan kalimah shin, fa, ain ini membawa banyak makna. Di antara maknanya adalah genap. Sebab itu apabila kita lakukan solat witir yang 2 rakaat, sebenarnya itu adalah solat syafa'. Dan solat malam kita tu dinamakan juga syafa'. Dan begitulah juga apabila kita mengwitirkan, mengganjilkan, maka itulah sebalik daripada syafa'. Maknanya syafa' ini maknanya genap. Dan sebalik daripadanya witir, ganjil. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr." Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi waktu fajar. Dan demi waktu, demi apa? Demi malam 10 hari daripada awal Zulhijjah. Dan demi waktu, demi apa? Wasyafi, demi salat yang dilakukan secara syafa' genap, dan demi witir, ini watar, demi salat yang dilakukan dengan ganjil. Maka dengan ini menunjukkan kepada kita bahawa syafa' bermakna genap. Dan syafa' juga mempunyai makna yang banyak. Di antara makna yang kita akan ringkaskan kerana masa tidak mengizinkan kita untuk berpanjang lebar berkenaan dengan definisi, maka kita akan ringkaskan seberapa yang mungkin. Daripada makna syafa' itu juga kita lihat boleh didatangkan dengan makna memudahkan urusan orang lain, sama ada agar dia mendapat kebaikan atau dapat menghindarkan daripada keburukan dan kejahatan. Jadi apabila kita lihat membantu seseorang untuk mendapatkan apa yang seorang yang lain itu kehendaki, itu adalah dinamakan syafa' juga. Dan dengan kita lakukan sesuatu supaya orang tidak dapat kepadanya kemudaratan, juga itu dinamakan syafaat juga. Jadi dengan ini sesuatu yang kita ambil sebagai perantaraan untuk mencapai sesuatu matlamat, sama ada untuk mendapatkan kebaikan atau menjauhkan daripada kemudaratan. Maka ini dinamakan sebagai syafaat.
dan juga boleh dinamakan sebagai wasilah, sebagaimana yang kita lihat maknanya lebih kurang nak dekat. Di mana kita akan mengatakan bahawa apabila seseorang itu menolong seseorang untuk mendapatkan orang itu kebaikan, maka ini dinamakan sebagai syafa'ah. Dinamakan sebagai syafa'ah. Dan begitulah kalau kita menolong seseorang untuk jauhkan daripada kemudaratan, maka ini juga dinamakan sebagai syafa'ah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita berkaitan dengan apa? Dengan syafa'ah ini sendiri. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita." Yang bermaksud dalam surah An-Nisa ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang memberikan syafaat yang baik, nescaya ia akan memperolehi bahagian ini pahala daripadanya, daripada perbuatannya itu. Dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk pula, nescaya ia akan mendapat bahagian ini dosa daripadanya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi dengan ini menunjukkan kepada kita dalam seseorang itu melakukan kebajikan, kita digalakkan untuk memberikan kemanfaatan kepada seseorang yang lain. Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang ramai yang lain. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan di antaranya kita lihat, kalaulah kita ada kemampuan untuk membantu seseorang mendapati kebaikan, kenapa tak kita lakukan? Inilah dimaksudkan sebagai syafa'ah yang kita boleh lakukan. Kalaulah dengan kita melakukan syafaat itu, dapat seseorang itu kebaikan yang dikendaki, maka kita juga akan dapat pahala daripada perbuatan kita itu. Tetapi kalaulah kita membantu dengan kemampuan kita, membantu seseorang untuk mendapat pula keburukan dan kejahatan, maka di situ kita lihat kita pula akan dapat dosa daripada perbuatan kita itu. Sebagai contoh, untuk menjelaskan lagi akan apa yang dikatakan. Kalaulah seseorang itu misalnya dia nak masuk sesuatu sekolah, dia tidak dapat. Dia seorang yang bijak kerana mungkin kemiskinan, mungkin kerana kelemahan dia daripada sudut urusan dan sebagainya, maka dia tak dapat memasuki sekolah tersebut. Lalu dia minta kepada seseorang yang lain yang mana mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu, membantunya dalam memasukkan dia ke dalam sekolah tersebut. Maka kalau dilakukan dengan niat kebaikan yang dilakukan ini untuk dapat membantu orang ini, maka pastilah dia akan dapat pahala daripadanya. Menunjukkan kepada kita bahawa seseorang yang melakukan syafaat ini adalah satu perkara yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa barang siapa yang memberi syafaat kepada yang baik, maka baginya adalah bahagiannya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk pula, maka baginya pula dosa daripadanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas setiap sesuatu berkuasa. Daripada ini dapat kita mengambil faedah bahawa sesungguhnya syafaat itu adalah sesuatu yang kita lakukan terhadap sesuatu yang kita lakukan untuk memberi manfaat kepada seseorang, atau kita lakukan untuk seseorang itu mendapat keburukan. Jadi kalau kita seorang yang tidak, mungkin kecenderungannya tidak kepada kebaikan, mungkin kita akan lakukan syafaat yang membawa kepada keburukan. Semoga Allah jauhkan kita daripadanya. Jadi daripada ayat ini menunjukkan kepada kita, jauhkanlah daripada memberi syafaat kepada misalnya perkara yang buruk. Misal sebagai contoh perkara yang buruk, kalaulah ada seseorang itu mungkin dia nak melakukan sesuatu kejahatan tapi dia tak tahu caranya, dan juga susah untuk dilaku tembusi, misalnya daripada satu, misalnya ada mungkin permasalahan sekarang ini, kita dapat merumuskan, dapatkan datang contoh sebagai contoh misalnya kumpulan Samsing sebagai contoh. Untuk masuk kumpulan ini susah, mesti ada orang yang boleh recommend. Jadi kalau ada orang pula datang berekomenkan ataupun memberikan syafaat supaya diterima orang ini sebagai kumpulan ini, maka pastilah orang yang memberikan syafaat ini akan dapat dosa juga. Jadi dengan ini menunjukkan kepada kita bahawa syafaat adalah sesuatu yang mana Nabi dan Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita, lakukanlah syafaat, tak ada masalah, tapi lakukanlah yang baik. Dan daripada kita lihat daripada hadis yang menunjukkan akan syafaat ini maknanya apa? Genap. Bagaimana Nabi SAW memerintahkan Bilal radhiyallahu an supaya mensyafa'kan azannya dan mewitirkan
iqamahnya. Maknanya apa? Kalau mewitirkan iqamah, dibaca sekali-sekali lah. Maknanya sebab itu kalau kita lihat dalam witir, dalam azan, kita akan baca genapkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini genap. Tapi kalau kita lakukan pula iqamah, kita lakukan iqamah, maka kita witirkan. Di mana Nabi menyuruh Bilal mengwitirkannya. Jadi apabila kita witirkan, kita bacakan Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas salah, hayyalal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Yang itu kita duakan. Ya, lepas itu kita yang lain semua satu lagi balik. Jadi dengan ini menunjukkan itu adalah witir dalam beriqamah. Jadi daripada sudut ini Nabi, daripada hadis ini boleh didapat daripada hadis Bukhari yang menunjukkan bahawa digunakan lafaz syafa' ini kepada perintah untuk melakukan azan dan perintah untuk lakukan iqamah pula disuruh witirkan. Dan daripada sudut ini dapat kita mengambil faedah bahawa sesungguhnya dalam kita memberi syafaat, maka kita tahu syafaat di dunia ini, siapa yang ada kemampuan untuk berikan syafaat, lakukan. Kerana kita inginkan, pertama sekali kita inginkan balasan setimpal amalan. Kenapakah kita inginkan? Kerana kita tahu bahawa pada akhirat kelak, kita sangat-sangat memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat-sangat memerlukan syafaat untuk dapatkan kita kebaikan dan jauhkan kita daripada keburukan. Dan tidak ada sesuatu kebaikan lebih baik daripada mendapatkan keredaan Allah, syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu keburukan yang lebih buruk daripada kita dapat kemurkaan Allah dan juga dapat masuk ke dalam neraka Allah. Maka dengan itulah kita perlulah lakukan, kalau ada kemampuan lakukan syafaat supaya balasan itu dapat kita diuruskan seperti mana kita berurusan dengan orang ramai. Jadi dengan ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan jazaa'a wifaqa. Balasan adalah setimpal. Jadi apabila kita inginkan keampunan, ampunkan orang ramai. Kalau kita inginkan Allah tutup keaiban, tutuplah keaiban orang ramai. Kerana sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah." Barang siapa menutup seorang muslim, Allah akan menutupnya pada hari kiamat. Jadi kalau kita nampak keaiban seorang muslim, jangan heboh-hebohkan, jangan kita sibuk hebah-hebahkan, kerana sesungguhnya kita ingin pada hari yang mana bukan satu orang, dua orang yang tahu akan apa yang kita hebohkan, tetapi daripada manusia yang pertama yang diciptakan Allah daripada Nabi Adam, sehinggalah manusia yang terakhir yang akan hidup di atas muka bumi ini akan berada di satu tempat yang mana semuanya kalau dihebohkan, maka malulah kita dengan sifat atau dengan perasaan malu yang amat sangat. Sebab tu apabila kita membuka rahsia, membuka keaiban seseorang, ketahuilah bahawa kita nanti di akhirat dibuka keaiban kita. Berapa banyak orang akan melihat keaiban kita akan dibuka. Jadi perkara ini penting kita ambil perhatian, bagaimana kita ingin Allah Subhanahu wa taala menutup keaiban kita yang kita tahu, banyak sangat keaiban yang kita tahu, sehingga sebahagian daripada perbuatan yang kita lakukan, keaiban-keaiban ini tidak diketahui oleh orang yang terdekat daripada kita. Maka dengan itu perlulah kita minta kepada Allah, kita harap kepada Allah supaya menutupi keaiban kita. Dengan itu tutuplah keaiban orang ramai. Janganlah suka menjadi pengintip rahsia. Janganlah suka mencerita-cerita akan hal ehwal orang ramai dan sebagainya, kerana ini semua akan membawa kita kepada balasan setimpal amalan. Dan barang siapa yang ingin keampunan, ampunkanlah orang ramai, maafkanlah dia, maafkanlah mereka. Kerana itulah kita tahu bahawa bagaimana seorang sahabat yang Nabi SAW mengatakan bahawa dia adalah seorang ahli syurga, apabila dilihat amalannya tidak dapat ketahui manakah amalannya yang terselah, tak nampak pun. Lalu apabila ditanya selepas dia berada bersama orang ini selama 3 hari, seorang sahabat minta izin daripada Nabi untuk untuk bersama-sama dengan sahabat ini, didapati tidak ada amalan yang terselah, yang special, yang kita katakan boleh lebih apa, yang nampak boleh mendapatkan seorang itu syurga Allah. Tetapi apabila dia tanya kepada orang ini, dia kata pada setiap malam sebelum dia tidur, dia akan memaafkan semua orang yang ada kesalahan dengannya. Jadi ini adalah di antara perkara yang kita inginkan agar kita dapat keampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyafu walyasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Falyafu walyasfahu, ampunkanlah, maafkanlah dan bersihkanlah hati kamu, lapangkanlah dada kamu. Tidakkah kamu inginkan Allah mengampunkan dosa-dosa kamu?
sudah tentu kita inginkan. Maka dengan itu apabila kita berminta maaf atau kita memaafkan seseorang, maafkanlah dengan kesungguhan, dengan hati yang penuh, dengan hati yang kita lihat berlapang dada, dengan kita maafkan dengan sesungguhnya kerana kita inginkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita balik kembali kepada mafhum tadi. Jadi dengan ini makna syafaat ini juga ada membawa makna kita memikul satu tanggungan, sama yang itu memikul satu tanggungan atau kepayahan. Dan sudah tentulah kalau seseorang yang hendak memberi syafaat kepada seseorang bukan perkara yang senang. Kadang-kadang dia nak bantu orang, dia perlulah misalnya turun satu tempat, dia tolong bantu, dia memang payah kita kata untuk membantu. Dan dengan ini kita lihat bahawa inilah dia susah payah ini perlu kita usahakan untuk dapatkan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW memberi syafaat. Banyak juga memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Di antaranya bagaimana Nabi SAW telah melalui 2 perkuburan. Lalu apabila dia berlalu di perkuburan itu, ceritanya agak panjang, kita cuba ringkaskan. Untanya itu ataupun tunggangannya itu tidak begitu tidak bereaksi seperti biasa. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat bahawa 2 ahli kubur ini sedang diazab, dan mereka ini diazab kerana apa? Kerana sesuatu yang besar. Maknanya bukan satu perkara yang ringan, dan mereka bukan susah untuk mereka hilangkan, atau bukanlah satu perkara yang sukar untuk mereka jauhkan. Maka salah satu daripadanya Nabi SAW mengatakan fa amma ahaduhuma fala yastanji minal baul. Maka salah satu daripadanya adalah kerana dia tidak mensucikan diri, tidak beristinja setelah dia buang air kecil. Maknanya setelah buang air kecil dia tak beristinja, bermakna pakaiannya akan najis. Dan pakaian yang najis ini tidak akan mensahihkan atau tidak akan mensahkan seseorang dalam solatnya. Maka ibadahnya semua terbengkalai kerana apa? Kerana disebabkan amalan kesuciannya. Ini ketaharahnya yang dilakukan. Jadi dengan ini perlulah seseorang individu daripada kita perlu mempelajari bagaimanakah hendak membersihkan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang sentiasa bertaubat kepadanya, kembali kepadanya, dan orang yang sentiasa mensucikan dirinya. Dan ulama menerangkan mensucikan diri ini merangkumi semua aspek. Mensucikan dirinya, jadi bermaksud mensucikan hatinya daripada noda-noda kesyirikan, daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat buruk dan sebagainya. Dan juga mensucikan anggota badannya daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Mensucikan dirinya daripada najis misalnya, daripada yang berlaku kepada anggota badannya, itu beristinja. Dan juga yang berlaku kepada badannya, iaitu pakaiannya, maka dia perlu mensucikannya dengan membasuh daripada najis tersebut daripada dirinya. Ataupun tempat yang dia hendak lakukan salat, maka perlu pastikan ianya suci. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dan kepada Tuhanmu kaulah mengagungkan, wa thiyabaka fatahhir, maka bajumu kamu sucikan. Menunjukkan bahawa Allah perintahkan kita untuk berada dalam keadaan suci. Jadi dengan ini perlulah kita mensucikan diri kita. Daripada hadis ini menerangkan bahawa apabila Nabi mengatakan bahawa orang ini sedang diazab di alam barzakh, kita tahu bahawa seseorang itu apabila meninggal dunia, dia akan berpindah kepada alam barzakh, dan dia sedang diazab dalam alam barzakh ini. Kenapa? Kerana disebabkan dia tidak mensucikan diri dalam dia setelah dia buang air kecil, dia tidak beristinja. Yang kedua pula adalah seorang ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ammal akharu fayamshi bin namimah. Manakala seorang lagi itu dia selalu melaga-lagakan domba. Maknanya apa? Dia jadi batu api. Nampak A dengan B berkawan baik. Dia pergi kepada A, kau tahu tak B misalnya dia kata kau gini-gini, dia timbulkan kebencian A kepada B. Lalu dia pergi pada B pula. Wahai B, tak cakap wahai B lah. Wahai fulan, engkau tahu tak A telah mengatakan kepada engkau begini dan sebagainya, menimbulkan permusuhan. Jadi buruklah kita lihat keadaan kita kata perhubungan kedua orang yang sangat baik tadi menjadi rosak disebabkan apa? Disebabkan perbuatan orang ini. Orang ini dinamakan sebagai namam.
Allah SWT menerangkan, wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'im binamim. Jangan kamu ikuti, jangan kamu taat, jangan kamu dengarlah, maknanya kullu halafin mahin, orang yang suka bersumpah dengan sumpah yang murah, yang rendah, sikit-sikit dah bersumpah. Ini orang ini kita kata jaga-jaga. Kerana orang yang suka bersumpah demikian menunjukkan dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar pengagungan. Kerana tujuan kita bersumpah dan kita menyebut nama yang diagungkan supaya orang mendengar, mempercayai akan apa yang kita katakan. Kalau dia sentiasa katakan dengan sumpahan-sumpahan demikian yang sangat-sangat murah dia buat demikian, maka di sini kita lihat harus dielakkan. Lalu Allah Ta'ala hammazin masya'im binamin, orang yang suka mencerita-cerita dan juga yang suka bawa kepada berita-berita yang melaga-lagakan orang. Jadi orang yang ini kita lihat di antara sebab dia mendapat azab kubur. Maka Nabi SAW apabila telah memberitahu demikian, Nabi SAW mengambil satu pelepah kurma yang masih lagi baru, yang masih lagi kita lihat segar. Lalu Nabi SAW mencacakkan ke atas dua perkuburan itu. Lalu Nabi katakan akan telah diterima daripadaku syafaatku ini selagi kedua belah yang dibelah tadi itu daripada daun itu yang segar masih lagi segar lagi, masih lagi diterima akan syafaatnya. Jadi dengan ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW memberi syafaat kepada dua ahli kubur tersebut daripada kalangan muslimin. Tapi di sini kita ingin kita keluarkan faedah bahawa sesungguhnya apabila Nabi lakukan, bukan bermakna kita boleh lakukan juga. Kerana apa? Kerana bukan kita tidak tahu apa keadaan orang di alam kubur itu. Kalau kita buat demikian seolah-olah kita kata dia sedang diazab. Nah, ambil ni. Kita katakan demikian, tak baik. Itu sangkaan buruk kita kepada mereka. Dan kita elakkan daripada kita bersangkaan buruk kepada saudara kita, dan kita tahu bahawa sesungguhnya syafaat Nabi SAW dapat keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat demikian dapat tak keizinan? Tidak dapat. Jadi kita akan pergi pada nanti bahawa syafaat ini ada dua syarat yang paling penting yang akan kita terangkan nanti. Dan Nabi SAW memberi syafaat kepada pakciknya, pamannya, Abu Talib. Sebagaimana Nabi SAW menerangkan, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamati fayuj'alu fi dahdahi min nari yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghuhu. Di mana Nabi SAW ada, semoga-mogalah akan bermanfaat syafaatku kepadanya pada hari kiamat, maka akan diletakkannya di neraka yang paling atas lah, di mana apinya hanya sampai kepada buku lalinya saja, tetapi itu saja sudah membuat otaknya mendidih. Itu saja telah menyebabkan otaknya mendidih. Nabi SAW bersabda, bermakna kalau orang tu betul-betul masuk dalam neraka macam mana? Dalam, subhanallah, semoga Allah jauhkan kita daripadanya. 6. Jadi dengan ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW telah memberi syafaat. Dan dengan ini kita kembali kepada apakah syarat bagi mendapatkan syafaat. Kita akan bincangkan sebenarnya berkenaan dengan syafaat ni, bab ni sangat besar. Jadi masa untuk kita lakukan perbincangan pada malam ini tidak akan sampai kita merangkumi banyak daripadanya. Syafaat ini kalau kita katakan dia datang dari kita akan mengharapkan syafaat daripada siapa? Daripada Rasulullah SAW pertama. Kerana syafaat ini dinamakan syafaatul uzma atau syafaat yang terbesar. Kemudian daripada syafaat ini juga ada syafaat-syafaat lain daripada Nabi SAW. Begitu kemudian barulah syafaat-syafaat daripada para malaikat, daripada kita katakan orang-orang salihin, daripada mujahidin jalan Allah, daripada orang-orang yang hafiz Quran, daripada mereka-mereka yang kita lihat dapat dua syarat ini. Apakah syaratnya? Pertama syaratnya adalah dalam firman Allah SWT dalam ayat kursi. Allah SWT menerangkan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Dan sesiapa yang ingin memberi syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya. Maknanya apa? Tak boleh seseorang itu memberi syafaat sesuka hatinya.
Misalnya dia adalah seorang yang berjuang jalan Allah, mungkin dia nak beri syafaat kepada ahli keluarganya, boleh tak diberi syafaat? Tak boleh, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala pertama. Jadi pertama sekali kita lihat, apabila kita ingin dapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada sesiapa sekalipun, pertama perlulah dapatkan keizinan daripada Allah. Pertama. Kedua, perlulah dapat kita lihat, yang pertama, orang yang hendak diberi syafaat itu dan orang yang akan memberi syafaat dan yang hendak disyafaatkan, perlulah orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh tak seorang yang ahli neraka beri syafaat kepada orang? Tak boleh lah. Ahli neraka tidak akan dapat memberi syafaat kepada seseorang pun. Sebagai contoh, seorang yang tidak beriman, yang tidak memberi syafaat kepada orang yang beriman, boleh tak? Tak boleh. Kerana orang itu tidak diredai oleh Allah. Kenapa tak diredai oleh Allah? Kerana dia tidak sendiri tidak dapat masuk syurga, bagaimana hendak memberi syafaat kepada orang yang untuk masuk syurga? Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan ke atasnya syurga dan tempat kembalinya neraka, dan tiadalah bagi orang yang zalim itu seorang pun pembantu. Jadi menunjukkan kepada kita, pertama sekali, orang yang untuk dapat keredaan Allah mestilah beriman kepada Allah. Mestilah beriman kepada Allah untuk dapat keredaannya. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan reda melainkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi dengan pertama sekali, mestilah syaratnya keimanan, barulah dapat keredaan Allah. Kita katakan, mungkin kita boleh letakkan bahawa keredaan Allah, tapi untuk dapatkan keredaan Allah, bagaimana? Perlulah beriman. Kalau tak beriman, macam mana nak dapat keredaan Allah? Tidak akan dapat. Jadi dengan ini kita katakan, pertama sekali adalah kita perlulah dapat keredaan Allah. Orang yang hendak memberi syafaat ke, atau orang yang diberi syafaat kepadanya pun, perlulah dapatkan keredaan Allah dahulu. Dia kalau tak dapat keredaan Allah, mungkin dia nak beri syafaat kepada seseorang yang hendak yang menjadi ahli neraka untuk keluar daripadanya. Tak boleh. Sehingga Nabi SAW tidak dapat mengeluarkan pamannya yang selalu bantunya daripada neraka. Tak boleh. Tapi boleh mengurangkan dia punya siksaan. Dari sini menunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya orang yang tidak diredai oleh Allah tidak akan dapat memberi syafaat, tidak akan dapat menerima syafaat. Jadi dengan ini ulama dalam masalah ini telah mengatakan, apa dalil yang menunjukkan bahawa orang itu mesti diredai oleh Allah? Dalilnya adalah firman Allah, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun." Yang bermaksud, Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka, yang telah mereka lakukan, dan apa yang di belakang mereka, yang telah mereka lakukan, dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diredai oleh Allah. Jadi tak kira siapa, malaikat kena beri syafaat, para nabi kena beri syafaat, para salihin ke, orang-orang yang dapat memberi syafaat, maka tak dapat memberi syafaat melainkan orang ini adalah orang yang diredai oleh Allah, ataupun orang ini adalah orang yang hendak diberi syafaat ini adalah diredai oleh Allah, dan kedua-duanya mestilah diredai oleh Allah. Dalam permasalahan ini ada dua pendapat ulama. Syarat pertama, sebagai ulama katakan bahawa ini adalah syarat untuk orang yang hendak memberi syafaat, mana dapat izin daripada Allah. Yang kedua pula, syarat yang kedua adalah orang yang diredai, maka mereka kata orang yang diredai ini adalah syarat bagi orang yang hendak diberi syafaat. Tapi pendapat yang kedua adalah mengatakan bahawa kedua-duanya adalah untuk kedua-duanya. Maknanya apa? Keizinan itu perlulah kepada orang yang hendak memberi syafaat dan juga orang yang hendak diberi syafaat. Jadi kedua-duanya ini mesti dapat keizinan. Barulah dapat syafaat itu. Kedua, mestilah kedua-dua orang ini, orang yang nak memberi syafaat diredai oleh Allah, dan orang yang hendak diberi syafaat diredai oleh Allah juga. Barulah kita katakan dapat memberi syafaat. Jadi kita lihat pendapat yang lebih kuat, wallahu taala alam, pendapat yang kedua. Kenapa demikian? Kerana ayat ini datang dengan umum. Maka kalau di umum, kalau tak datang dalil yang mengkhususkannya, maka tak boleh didatangkan pengkhususannya. Maka dengan itu, dalil ini adalah umum, maka keumuman itu membawa kita kepada kefahaman bahawa orang yang hendak memberi syafaat atau orang yang hendak diberi syafaat perlu dapat izin Allah. Dan kedua, orang yang hendak memberi syafaat dan orang yang hendak menerima akan syafaat perlulah di antara orang yang diredai oleh Allah. Dan diredai oleh Allah bagaimana? Perlulah dapat keredaan Allah.
Di dunia mestilah diredai oleh Allah supaya Allah redahnya di akhirat. Di antara perkara yang boleh membawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala ialah harapkanlah kita selalulah berusaha bagaimana kita dapat keredaan Allah walaupun dapat kemurkaan orang ramai. Nabi SAW bersabda, "Man iltamasa ridallaha bi sakhatin nas, radhiyallahu anhu wa arda alaihi nas. Wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah, sakhitallahu anhu wa askhata alaihi nas." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mencari-cari keredaan Allah dengannya mendapat kemurkaan orang ramai, maka Allah akan reda kepadanya dan akan buat orang ramai reda kepadanya. Dan barang siapa yang mencari-cari keredaan orang ramai dan dengan itu mendapat kemurkaan Allah, Allah akan murka kepadanya dan akan membuat orang ramai murka kepadanya. Kerana kita tahu bahawa semua hati-hati ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah SWT membolak-balikkan hati ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebab itu dalam doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Maka kita minta Allah supaya tetapkan hati kita dalam agama Allah. Tetapkan hati kita, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya wahai yang menguruskan hati, maka uruskanlah hatiku ini dalam apa? Dalam ketaatan kepadamu. Jadi dengan ini kita tahu bahawa apabila kita letakkan tujuan utama mendapatkan keredaan Allah, insya-Allah Allah akan reda kepada kita. Dan walaupun tidak dapat keredaan orang ramai, tak ada masalah. Kerana tujuan kita hidup di atas muka bumi ini hanyalah untuk menyembah Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak aku jadikan golongan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, menyembahku. Tidak aku inginkan daripada mereka rezeki dan tidak aku minta mereka beriku makan. Sesungguhnya Allah lah yang maha memberi rezeki, lagi sangat kukuh kekuatannya. Maka Allah mengingatkan kepada kita bahawa Allah lah Razzaq. Jangan sampai nak dapat rezeki kita tinggalkan sebab utama Allah cipta kita untuk beribadah kepadanya. Jangan sekali-kali. Kerana tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi apabila kita mencari keredaan Allah di dunia, kalau kita cari keredaan Allah bagaimanapun keadaan kita punya matlamat hidup mencari keredaan Allah, Allah akan reda kepada kita. Dan kalau Allah reda kepada kita, masya-Allah kita akan dapat banyak kebaikan. Kerana sesungguhnya bukanlah kita akan masuk syurga dengan amalan kita. Kita akan masuk syurga dengan apa? Rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Lan yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayataghammadani Allah atau illa ayataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa maghfirah." Dalam riwayat Nabi SAW bersabda, tidak seseorang pun yang akan memasuki syurga dengan amalannya, walaupun engkau ya Rasulullah, walaupun aku, melainkan Allah meliputi rahmat dan keampunan kepadaku. Jadi apabila kita dapat keampunan daripada Allah, itulah yang kita hendak sebenarnya. Jadi apabila kita letakkan matlamat utama kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita katakan perkara yang paling penting. Dan Nabi SAW akan memberi syafaat. Di antara syafaat yang terbesar yang Nabi akan memberikan adalah syafaatul uzma, yakni permulaan akan hisab. Ini kita akan bincangkan pada akhir, sebelum kita akhirkan sesi ini, kita akan bincangkan berkenaan dengan hadis yang agak panjang sedikit. Kita akan cuba ringkaskan, cepatkan dengan kita bacakan akan terjemahannya saja. Nabi SAW menerangkan bahawa syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Nabi SAW mengatakan, syafaatku ini adalah kepada umatku yang pelaku dosa besar. Menunjukkan bahawa pelaku dosa besar masih ada peluang untuk dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila kita katakan dosa besar, bukan bermakna dosa besar yang boleh mengeluarkan daripada Islam. Kerana ada dosa lebih besar yang mengeluarkan daripada Islam seperti kekufuran, kesyirikan. Ini tidak akan dapat keampunan. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya. Dan tetapi dia akan ampunkan dosa yang selain daripada itu kepada siapa yang dikehendaki. Bermakna
bahawa orang pelaku dosa besar masih lagi di bawah kehendak Allah. Kalau Allah hendak, Allah ampunkan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala inginkan keadilan, akan mengazabnya. Jadi menunjukkan bahawa masih lagi ada peluang untuk dapatkan ampunan. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjadi golongan yang di mana kita lihat dinamakan sebagai ahli syurga. Dan di antara syafaat yang kita lihat di dunia yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, kita akan dapat ialah misalnya seorang yang bersabar kalau tinggal di Madinah Munawwarah. Man sabara ala harriha wa la'waiha kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersabar kalau tinggal di Madinah dengan kepanasannya. Kita tahu kalau Madinah punya kepanasan, kita tahu panasnya tak pernah kita rasa. Kalau musim panaslah. Sebab tu dekat rumah seseorang yang kita lihat, kita orang yang tinggal di Madinah ni semuanya ada aircon. Sekurang-kurangnya aircon air pun ada lah. Sekurang-kurangnya. Kerana tak tahan kepanasannya. Dan juga kesusahan yang ada. Maka Nabi mengatakan barang siapa bersabar apabila tinggal di Madinah dengan kepanasannya dan kesusahan yang ada, maka aku akan menjadi pemberi syafaat kepadanya pada hari kiamat. Ini kelebihan tinggal di Madinah. Dan kematian di Madinah juga adalah kelebihan. Nabi SAW bersabda, "Man istata'a yamuta bil Madinati falyaf'al fa inni ashfa'u liman mata biha." Hadis riwayat Musnad Ahmad. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mampu untuk mati di Madinah, maka lakukanlah. Maka sesungguhnya aku akan memberi syafaat kepada sesiapa yang mati di dalamnya. Kita sebab tu kita lihat Umar radhiyallahu an, dia minta kepada Allah apa? Ya Allah, berikanlah aku mati syahid di mana? Di Madinah. Dan dapat doa itu dikabulkan Allah. Dia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi semasa dilakukan solat. Jadi dia mati dalam keadaan mati syahid. Tapi di mana? Di Madinah. Sahabat yang apabila mendengar doanya ini, dia berkata, macam mana kau nak mati syahid kalau kau kat Madinah? Semua orang nak mati syahid keluar berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kau nak mati kat Madinah. Maka dengan itu kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menkabulkan akan permintaannya. Dia mati juga dalam keadaan syahid di Madinah. Jadi di antara kita lihat adalah di antara banyak kita katakan banyak faedah-faedah yang boleh kita ambil tentang apa? Tentang syafaat-syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang kita nak bawa adalah syarat tadi kita katakan syarat syafaat yang paling penting adalah keimanan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Man as'adun nasa bi syafa'atika yaumal qiyamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu minka lamma ra'aitu min hirsika 'ala al-hadithi as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan bahawa telah ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beliau mengatakan telah ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung mendapat syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah jangkakan bahawa wahai Abu Hurairah, tidak akan seorang bertanya kepadaku tentang hadis ini melainkan engkaulah orang yang pertama yang akan bertanyanya. Dengan apa? Dengan apa yang aku lihat kecenderunganmu terhadap hadis. Mana kita tahu Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Maka Nabi SAW bersabda, as'adun nasi bi syafaati. Orang yang paling beruntung mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan keikhlasan daripada hatinya. Menunjukkan bahawa dia benar-benar meyakini dengan sebenar-benar keyakinan dengan kalimah yang disebutkan la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tiada yang layak disembah melainkan Allah. Tiada yang layak disembah maknanya apa? Semua jenis peribadatan, penyembahan tak boleh diberikan melainkan hanyalah kepada Allah. Dia mengatakan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan. Jadi dengan itu menunjukkan orang yang hendak masuk
atau mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama pastikan jagalah iman. Jagalah keikhlasan, jagalah ketauhidan. Kerana ketauhidan inilah sebab yang besar kepada kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mula dengan sebuah hadis. Hadis ini panjang, saya pergi pada kepada terjemahannya saja. Nak baca hadis bahasa Arab ni makan masa mungkin 3 minit. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa suatu ketika ia dan para sahabat lain bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu acara jamuan. Mana terjemahkan majlis jamuan, mana kenduri lah. Kenduri bukan kenduri fahaman kita lain sikit, kita kata makan aja. Lalu diunjurkan kepada beliau daging, dikedepankan kepada beliau sebuah daging dari bahagian atas kaki. Bahawa bahagian ini paling Nabi suka. Ini bahagian atas kaki, mana bahagian berdekat dengan paha. Bahagian itu bahagian daging yang paling Nabi suka adalah bahagian itu. Kita tahu kalau kita belajar tentang tentang Syama'il Nabawiyah, tentang bagaimana sunnah-sunnah Nabi SAW, sifat-sifatnya, sifat khilqiyahnya, sifat khuluqiyahnya, sifat ciptaan Allah ciptakan bagaimana keadaannya, dan juga sifat kita pada sifat akhlaknya, maka kita akan dapati bahawa di antara kesukaan Nabi SAW adalah bahagian atas daging, bahagian atas ini bahagian paha. Yang membuat Nabi SAW tertarik, maka Nabi pun tertarik dengannya. Kemudian beliau pun menjamah dengan satu jamahan, dia pun makan dengan satu jamahan. Lalu beliau bersabda, Ana sayyidun nas, aku adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat, yaumal qiyamati. Ana sayyidun nas yaumal qiyamati, akulah manusia, pemimpin bagi manusia pada hari kiamat. Dalam riwayat lain mengatakan ana sayyidun nas wala fakhrah, aku adalah pemimpin manusia bukan untuk kebanggaan. Kerana bukan kita sengaja, beliau sallallahu alaihi wasallam sengaja kita menceritakannya supaya membanggakan, bukan. Ini adalah hakikat diceritakan. Kenapa? Ini cerita dia. Apakah kalian tahu mengapa demikian? Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan terkemudian di satu dataran. Kita tahu dataran itu adalah dataran yang dinamakan sebagai mahsyar, lapangan yang sangat luas, dikumpulkan daripada awal manusia yang diciptakan sehingga terakhirnya. Maka dikumpulkan manusia pada waktu tersebut di padang mahsyar. Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan terkemudian di satu dataran. Mana orang yang terdahulu dan terkemudian, semua. Kalau sekarang kita kira berapa bilion manusia yang hidup kat muka bumi ini. Ini bukan satu zaman, seluruh zaman daripada awal manusia sampai manusia yang terakhir. Penjaga mengawasi mereka, penyeru memperdengarkan suara kepada mereka, dan matahari dekat dengan mereka. Dalam riwayat kita tahu kisah bagaimana matahari kedekatannya 1 mil satu batu. Subhanallah, kepanasan yang amat sangat. Dan ada sekelompok manusia yang mendapat perlindungan Allah, di mana tiada perlindungan melainkan perlindungannya, perlindungan arasy-Nya. Kesudahan dan kesengsaraan mereka mencapai puncaknya. Tak tahan sangat kerana masa menunggu begitu lama. Kita tahu pada waktu tersebut mereka sedang menunggu, semua menunggu akan hisab. Menunggu bilakah dimulakan hisab, sampai dah tak tahan. Sampai ada di antara mereka yang mengatakan, masukkanlah kami dalam neraka, tak payah nak tunggu-tunggu lagi. Mereka tak tahu bahawa neraka lebih dahsyat daripada padang mahsyar itu. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa pada waktu itu keadaan senario yang amat sangat, dah tak tahan orang ramai untuk menunggu. Sehingga mereka merasa tidak kuat dan tidak tahan lagi menanggungnya. Mereka lalu berkata, tidakkah kalian lihat keadaan kalian sekarang? Keadaan yang menimpa kalian. Tidakkah kalian tahu siapa yang dapat memberi syafaat pada Tuhan kalian bagi kalian? Di antara mereka berkata, bapa kalian Adam. Mana pergilah pada bapa kita, Adam. Mereka lalu mendatanginya dan berkata, wahai Adam,
Engkau adalah bapa manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan rohnya kepadamu, memerintahkan para malaikat bersujud kepadamu dan menempatkanmu di syurga. Mahukah engkau memohon syafaat bagi kami kepada Tuhanmu? Tidakkah engkau lihat keadaan kami ini dan apa yang telah menimpa kami? Adam alaihi salam mengatakan, sesungguhnya Tuhanku hari ini murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi seperti ini sebelumnya, dan tidak akan terjadi lagi nanti selepasnya. Mana bermakna pada hari padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala sangat murka, tak pernah Allah murka sebelumnya sepertinya, dan tidak akan Allah murka lagi selepasnya sepertinya. Pada waktu itu semua para anbiya dalam keadaan ketakutan. Di antaranya bapa manusia Nabi Adam alaihi salam. Maka dia mengatakan, dia telah melarangku mendekati sebuah pohon, tetapi aku melanggarnya. Ini satu saja dosa yang dia nampak. Bagaimana pula kita? Bukan satu dosa, 2, 3 boleh dikira. Tak, kita katakan daripada kita balik sampai sekarang, berapa banyak dosa kita telah lakukan, yang sengaja kita lakukan. Bagaimana kita punya ketakutan pada hari tersebut? Sedang Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Tidak pernah Allah murka sepertinya seperti sebelumnya, dan tidak akan Allah murka selepasnya sepertinya. Lalu dia mengatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergilah kalian kepada selain aku. Pergilah kepada Nuh alaihi salam. Maka Nabi Adam alaihi salam menyuruh kelompok manusia itu, pergilah kepada Nabi Nuh. Mereka lalu mendatangi Nabi Nuh alaihi salam dan berkata, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama bagi penduduk bumi, dan Allah telah menyebutmu hamba yang bersyukur. Tidakkah engkau lihat keadaan kami ini? Tidakkah engkau lihat apa yang telah menimpa kami? Mahukah engkau memohon syafaat bagi kami kepada Tuhanmu? Nuh alaihi salam berkata, sesungguhnya Tuhanku hari ini marah dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sepertinya ini sebelumnya, dan tidak akan pernah terjadi seperti ini selepasnya. Doaku telah aku panjatkan bagi kaumku. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergilah kalian kepada selainku. Pergilah kepada Ibrahim alaihissalam. Mereka lalu mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkata, wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah, dan di antara penduduk bumi engkau adalah kekasih Allah. Gelaran Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Mintalah syafaat bagi kami kepada Tuhanmu. Tidakkah kau lihat keadaan kami sekarang? Ibrahim berkata kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku hari ini murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan pernah terjadi lagi selepasnya. Aku telah berbohong 3 kali. Ia menyebut ketiga kebohongan itu. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergilah kalian kepada selainku. Pergilah kepada Musa alaihissalam. Mereka lalu mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan berkata, engkau adalah Rasul Allah. Allah telah memberimu kelebihan di atas manusia-manusia lain dengan kerasulan daripadanya, dan dan juga kalamnya, ini petuturannya kepadanya. Sebab itu Nabi Musa alaihissalam dinamakan gelarannya sebagai Kalimullah, orang yang Allah SWT bertutur kepadanya dengan tanpa ada perantaraan. Kalimullah. Maka dengan itu kita lihat, mintalah syafaat bagi kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau lihat keadaan kami? Musa berkata, sesungguhnya Tuhanku hari ini marah dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan pernah terjadi selepasnya. Aku pernah membunuh seorang yang aku tidak diperintahkan membunuhnya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergilah kalian kepada selainku. Pergilah kepada Isa alaihissalam. Mereka lalu mendatangi Isa dan mengatakan, wahai Isa, engkau adalah Rasul Allah, perkataan Allah yang disampaikan kepada Maryam, roh Allah, dan engkau telah berbicara kepada manusia ketika masih dalam buayan. Mintalah syafaat bagi kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami ini? Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya Tuhanku hari ini kemarahan yang belum pernah terjadi
kisah dia cerita seperti tadi, sebelumnya dan tidak akan terjadi selepasnya, beliau tidak menyebut dosa tapi lalu mengatakan nafsi nafsi, diriku diriku, pergilah kalian kepada selainku, pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lalu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat mereka lalu datang mendatangiku. Nabi SAW mengatakan lalu mereka mendatangiku dan mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Allah sungguh telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Mohonlah syafaat bagi kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau lihat keadaan kami ini? Aku lalu berangkat, aku sampai di bawah arash, aku bersujud kepada Tuhanku. Dalam riwayat lain mengatakan, ana laha, akulah yang diperuntukkan untuk memberi syafaat ini kepada kamu. Maka Nabi SAW meneruskan, Allah lalu dia pergi bersujud kepada Tuhanku. Allah Ta'ala lalu memberitahu kepadaku, membuka puji-pujian yang indah untuknya, yang belum diilhamkan kepada Nabi SAW. Kemudian Allah SWT berfirman, selepas lama Nabi bersujud dengan memuji-muji Allah dengan pujian yang tak pernah dipuji sebelumnya di dunia, maka Allah SWT mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushaffa' lak was'al tu'ta washfa' tushaffa' lak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah nescaya kau diberikan, nescaya engkau akan diberikan permintaanmu. Berilah syafaat, nescaya akan diterima syafaatmu. Aku lalu mengangkat kepalaku dan berkata, umatku wahai Tuhanku, wahai Rabbku, umatku wahai Rabbku. Lalu dikatakan, wahai Muhammad, masukkanlah orang-orang di antara umatmu yang bebas dari hisab lewat pintu syurga paling kanan. Bila lewat pintu-pintu lain, mereka tercampur dengan orang-orang lain. Demi yang menguasai jiwaku, jarak antara dua hujung daun pintu syurga itu seperti jarak antara Mekah dan Hijr. Begitu besar pintu syurga. Nabi SAW menerangkan bahawa jarak di antaranya adalah antara Mekah dan Hijr. Dalam satu riwayat antara Mekah dan Busra, dan antara riwayat lain mengatakan antara Mekah dan Himyar. Bermakna pintu syurga saja begitu besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh, dan di situlah dalam riwayat lain menerangkan maka dimulakanlah hisab. Selepas Nabi mengatakan mulakanlah hisab, maka Allah mulakanlah hisab. Sebab itu Nabi SAW dalam riwayat menerangkan beberapa kali Nabi SAW bersujud kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat-syafaat, di antaranya syafaat untuk mengeluarkan pelaku dosa-dosa besar daripada api neraka. Dan di sini banyak lagi faedah yang kita boleh mengambil, kerana masa tak mengizinkan, maka dengan ini bolehlah mengkajinya dalam bab yang kita katakan dalam bab akidah. Kalaulah kita pergi pelajarannya, maknanya kita akan masuk dalam bab pembelajaran ini dalam bab yang dinamakan sebagai beriman kepada hari akhirat. Dalam beriman kepada hari akhirat, masuklah kita dalam selepas kematian, selepas datangnya hari kiamat. Maka selepas datang hari kiamat, bagaimanakah mulanya di perhisaban? Ini semua akan dipelajari dalam bab tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk kita mendapatkan syafaat kubra uzma ini. Dapatlah kita syafaat-syafaat yang mana kita diperoleh, diperuntukkan untuk kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat semuanya, dan semoga kita dapat daripada pelajaran hari ini, dapatlah kita memperorakkan langkah kita, dapat kita memperbaiki perjalanan kita, dapatlah kita mengambil peluang yang sedia ada pada bulan Ramadan yang saki baki daripadanya, untuk kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita dapatkan akan keampunannya, dan untuk kita dapatkan syafaatnya. Wallahu taala alam. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita dapat menjadi golongan yang bertakwa dan sentiasa menambahkan ketakwa, sehinggalah kita dapat berjaya selepas kita berakhir pada bulan Ramadan ini dalam kejayaan yang mana insya-Allah kita akan saling mentahniahkan saudara kita minal aidin wal faizin, daripada mereka yang beraya dan mereka yang berjaya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.